Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qalu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiq ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Yang dimuliakan tuan pengerusi majlis, sahabat saya Ustaz Lan dah hilang, Al-Fadil Ustaz Hazlan Asrijal, yang berbahagia tuan pengurusi Surau Al-Khairiyah Kampung Pisang, barisan timbalan pengurusi dan barisan ahli jawatan kuasa, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, serta ibu-ibu, ayah-ayah, para hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan keizinannya Allah Subhanahu wa taala telah titipkan ruang pada kita pada malam ini. Ruang dan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita, mudah-mudahan kita manfaatkan pada mengerjakan amal soleh. Sedikit ruang yang Allah beri kepada kita, kehidupan, nikmat umur, kita manfaatkan untuk menambah bekal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini Allah izin kita sama-sama dipertemukan dalam satu majlis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut antara taman-taman syurga yang Allah sediakan di dalam dunia. Maka Allah pertemukan kita pada tahun yang baru, kesempatan yang baru yang Allah beri kepada kita untuk sambutan Ma'al Hijrah, majlis sambutan Ma'al Hijrah 1442. Malam ni bukanlah niat saya datang sini walau kali pertama, tuan-tuan. Walaupun duk lalu Teluk Intan ni, kakak saya pun ada di Kampung Bahagia, dululah duduk di Kampung Bahagia. Tapi ni kali pertama saya mari sini. Sampai sini, kawan dengan Satlan ni lama dah, tahu dia daripada sini, daripada Batak Rafiq. Tapi inilah kali pertama saya sampai rumah dia. Sampai dia jemput saya kata saya segan Ustaz, sebab Ustaz ada kat sini, sebab tu dia keluar tu. Dan saya segan dengan tuan-tuan, sebab bukanlah niat saya datang sini untuk mengajar, tapi nak berkongsi ilmu, nak berkongsi pemahaman agama kepada kita semua, atas peringatan ibrah sejarah Hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita sebut tentang Ma'al Hijrah, apabila kita sebut dengan suasana sambutan Ma'al Hijrah, sudah pasti kita akan kaitkan dengan sejarah penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perpindahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perubahan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Madinah, dengan niat untuk kebaikan, mencari yang lebih baik, bukan nak melarikan diri ataupun pelarian. Sebab kerana hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah
nak menunjukkan, nak menggambarkan Nabi itu satu orang yang takut menghadapi musuh. Tetapi penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah titipkan di dalam Quran dan sirah nabawiyah menceritakan tentang kekuatan dan strategi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengatur gerak kerja menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmah yang kita nampak daripada hijratul Rasul ke Madinah bukanlah nak menampakkan Nabi nak minta perlindungan orang lain, tetapi menunjukkan Nabi melindungi manusia daripada kekafiran dan kekufuran. Dan hikmah hijratul Rasul juga kita dapat lihat selepas beberapa tahun pembukaan kota Mekah. Berbondong-bondong manusia ketika itu musyrikin Mekah menganut agama Islam disebabkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebelum ini ditolak oleh musyrikin Mekah. Tetapi dengan strategi penghijrahan Nabi tadi memberi kekuatan kepada Nabi, sehinggalah orang yang selama ini yang memusuhi Nabi di Mekah, apabila berlakunya iza jaa nasrullahi wal fath, pembukaan kota Mekah, maka ramai daripada kalangan musuh-musuh Nabi menganut agama dan beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Allah sebut dalam Quran, Allah kata apa? Sesungguhnya orang yang mukmin itu, yang beriman itu, wallazina hajaru, yang berhijrah itu, kalau beriman tetapi tidak ada perubahan, tidak ada perubahan dalam orang kata meningkat ketakwaan, wahajaru fi wajahadu fi sabilillah, dan tidak pernah berjihad, dia tak termasuk dalam kalangan ni. Tapi Allah kata apa? Orang yang beriman dan orang yang berhijrah, orang yang berjihad pada jalan Allah, jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah, mereka itu sedang menuju kepada kejayaan rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tuan-tuan, dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, saban tahun kita menceritakan susuk tubuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pergerakan Nabi daripada Mekah pergi ke Gua Sur tiga malam, lalu baginda Nabi singgah ke Masjid Quba, lalu selepas singgah ke Masjid Quba, Nabi dirikan satu masjid yang pertama dalam sejarah umat Islam, dan Nabi sampai ke Madinah. Jarang kita sebut tentang siapa yang berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam ni saya nak cerita, nak kupas pada tuan-tuan, nak ambil ibrah daripada karakter-karakter yang ada dalam suasana hijrah. Tuan-tuan, bila kita cerita tentang Syama'il Muhammadiyah, kesempurnaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tak dapat tangkis lagi. Semua orang sayang Nabi, semua orang respect, dan semua orang kata tabik spring pada Nabi. Sebab apa? Dia kekasih Allah, dia pesuruh Allah. Tetapi perancangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pertolongan Allah, maka ada karakter, ada individu-individu yang patut kita ambil sebagai idola kita dalam perjuangan dakwah kita. Tuan-tuan, ketika mana Nabi berada di Mekah Al-Mukarramah, perancangan yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah Nabi ke Madinah, ketika perjanjian Aqabah yang pertama, tuan-tuan, berimanlah
beberapa orang daripada bangsa Yathrib, Madinah Al-Munawwarah. Maka Nabi SAW melantik seorang duta Islam, iaitu duta yang pertama dalam sejarah umat Islam, Mus'ab bin Umair. Tuan-tuan kenal Mus'ab bin Umair? Mus'ab bin Umair, tuan-tuan, ada sejarah tentang cerita tentang dia ni yang berkait dengan kaitan kita hari ni. Mus'ab bin Umair ni, tuan-tuan, seorang pemuda kaya. Pakaian yang dipakai oleh ketika mana dia ni sebelum Islam, dia ni seorang pemuda yang kaya, yang disayangi oleh keluarganya, khususnya mak dia. Tuan-tuan pun pernah dengar tentang cerita Mus'ab bin Umair yang matinya sehingga tidak ada kain kapan yang lengkap untuk menutupi jasad dia. Tapi Mus'ab bin Umair, sejarah menunjukkan dia ni seorang yang kaya, tuan-tuan. Seorang yang kaya sebelum Islamnya, tetapi memilih untuk berakidah dengan Islam. Maka maknya tadi, tuan-tuan, yang sayang tadi terus membenci Mus'ab dan lalu menghalau Mus'ab daripada mahligai kekayaan mak dia. Mus'ab pun keluar daripada rumah, minta perlindungan daripada Nabi SAW. Tetapi ketika itu Nabi tidak ada kekuatan di Mekah. Nabi kata, wahai Mus'ab, kamu pergilah ke Habsyah. Pada tahun ke-6 Hijrah, Nabi suruh umat Islam pergi berhijrah kali pertama ke Habsyah. Lalu, tuan-tuan, Mus'ab bin Umair ni antara seorang sahabat Nabi yang balik ke Mekah dan minta kepada Nabi SAW untuk kata bersama dengan Nabi. Tetapi Nabi kata apa? Wahai Mus'ab, kamu lebih berhak pergi ke Yathrib, pergi ke Madinah Al-Munawwarah. Maka dialah orang yang pertama yang dilantik duta Islam. Kita ni, tuan-tuan, kena anggap sebagaimana diri Mus'ab bin Umair, duta kepada agama yang kita anut. Sebab Mus'ab lah dikenali, Mus'ab lah yang mengenalkan Islam di bumi Yathrib sebelum kedatangan Nabi SAW. Dia cerita Nabi begini, dia mengajar orang mengaji, dia mengajar orang salat, dia mengajar orang kata beribadah dan sebagainya. Islam itu terkenal sebelum Nabi datang ke bumi Madinah. Sebab itu bila Nabi datang ke Madinah, penduduk Madinah ketika itu telah bersedia menerima Nabi SAW. Karakter yang saya nak cerita kat sini, orang yang pertama namanya Mus'ab bin Umair ini, tuan-tuan, dia ni seorang yang miskin. Bila dia masuk Islam, dia miskin, tuan-tuan. Sampai satu kisah Nabi SAW sampai di masjid di Madinah ketika itu. Masuk Mus'ab bin Umair dalam keadaan di badannya itu tidak ada satu pakaian, melainkan ada satu helai burdah, kain yang membaluti tubuhnya itu. Kain tu dah koyak, sehingga Nabi SAW menitis air mata melihat Mus'ab bin Umair. Ketika tu Nabi baru sampai di Madinah, Nabi kata, beginikah keadaan Mus'ab sebelum dia menerima Islam? Dia seorang yang kaya, tapi hari ini dia orang yang paling miskin. Sehingga aku dapati tidak ada pakaian, melainkan satu selendang yang aku beri kepada Mus'ab sebelum ini, ketika mana dia pergi ke Madinah. Dan selendang itulah masih terlekat di atas tubuh Mus'ab bin Umair. Lalu Nabi sebut, kaifa iza ghada ahadakum, bagaimanakah keadaan kamu esok ketika mana makannya berganti-ganti, rumahnya dihias cantik, pakaiannya bersalin-salin, bersalin ganti, bagaimanakah keadaan umat aku esok, kata Nabi. Bila Nabi melihat Mus'ab bin Umair begitu, Nabi kata, bagaimanakah keadaan umat aku nanti? Satu zaman umat aku dalam keadaan pakaiannya banyak, boleh ganti-ganti. Cantik hari ni pakaian pegawai surau ni, tuan-tuan, AJK surau. Saya datang sini, oi, ada uniform.
Dulu selalu saya pergi ceramah, orang perempuan dia yang ada uniform marhaban. Tapi hari ni laki tak mau kalah, tuan-tuan. Tak apa, tuan-tuan, itu antara orang kata syiar yang kita kena tunjukkan kepada agama yang lain. Nabi sebut, Nabi kata apa? Pakaian berganti-ganti, makan berganti-ganti, rumah dihias cantik. Bagaimanakah ibadah kamu saat itu? Datang seorang sahabat Nabi kata, ya Rasulullah, kalaulah aku hidup sampai masa aku pada zaman yang kamu sebut esok, sudah pasti time tu aku tak perlu lagi fikir pasal bab makan, tak perlu lagi aku nak bekerja keras mencari rezeki, sebab aku boleh tumpuk ibadat. Tapi Nabi sebut apa? Dia kata, kamu ni lebih baik daripada zaman orang yang akan aku sebut tu. Kamu ni keadaannya lebih baik, ibadatnya lebih baik daripada zaman yang aku sebut tu. Zaman kita ni lah, tuan-tuan. Zaman kita ni yang kata Nabi SAW, makan berganti-ganti, pakaian berganti-ganti. Ada orang pakai baju ni 3-4 hari. Tak. Kita, tuan-tuan, pantang ada tadarus, kain pelikat saja. Tukar saja. Kain pelikat, tidur lain, tengok TV lain, untuk makan lain, semayang lain. Tapi ibadat kita sama tak seperti ibadat orang terdahulu. Makan kita, tuan-tuan, katalah hari ni kita makan paling kurang, tuan-tuan, 4 kali. Hak kencing manis jangan sebutlah, dia 2 kali je boleh makan. Hak kita biasa ni, tuan-tuan, yang tak ada kencing manis, kencing pun tak berapa nak masam ni, tuan-tuan, kita ni makan paling kurang pun 4 kali lah. Pagi makan, tengah hari makan, minum petang, makan malam. Kalau yang jenis kerja, orang kata yang kursus ni, tuan-tuan, sampai 6 kali makan. Pagi, sarapan pagi makan, minum pagi, makan, pukul 10 makan. Tuan-tuan, tengah hari makan, pukul 3 petang, minum petang pula. Lepas tu makan malam pula. Satgi lepas isyak, supper pula. Supper tu maksudnya minum malam. Nak tidur pukul 10, Tuan Haji, ada minum lagi. Mana tak kencing manis? Nabi stop makan lepas sebelum maghrib. Habis dah makan, tak makan dah. Kita, Tuan Imam, jom roti canai. Lepas tu kira ni, bukan sini lah, sini wali-wali saya tahu. Ni cerita tempat lain. Tapi tu yang nak cerita Mus'ab bin Umair ni, bukan nak cerita pasal bab makan tadi. Nak cerita pasal Mus'ab bin Umair ni adalah tokoh yang pertama Nabi bawa dalam penghijrahan Nabi SAW. Strategi Nabi SAW dalam menuju hijrah, Nabi hantar Mus'ab bin Umair 2 tahun sebelum hijrah. 2 tahun, kata riwayat mengatakan 2 tahun sebelum hijrah, Mus'ab antara duta Islam, mengenalkan Islam kepada penduduk Madinah. Mengenal Islam pada penduduk Madinah ketika itu, sehinggakan orang Madinah ketika itu tak sabar nak jumpa Nabi, tak sabar nak menunggu Nabi SAW sampai ke Madinah. Tokoh yang pertama yang patut kita ambil ibrahnya, pengajarannya apa? Kita anggaplah diri kita sebagai duta Islam. Tak perlu kita duduk di tempat meja ceramah untuk kita kenalkan Islam. Tak perlu kita duduk di atas mimbar untuk kita berkhutbah menceritakan tentang Islam. Tapi cukup sekadar kita sebagai duta pembawa agama yang kita anut, tunjuklah akhlak Islam kepada bukan Islam. Tunjuklah akhlak kita yang Islam didik kepada kita. Kita memperkenalkan Islam itu melalui akhlak. Maka ramai akan orang tertarik dengan akhlak daripada percakapan. Sebab itulah kita kena gambarkan Islam itu baik. Islam itu orang kata kesempurnaan dalam kehidupan. Islam itu bukan semata-mata solat, bukan semata-mata puasa, bukan semata-mata zakat, tapi Islam itu cara hidup beragama. Kita kena perkenalkan Islam bagaimana, cara kita bermasyarakat bagaimana,
cara kita berkeluarga bagaimana, cara kita mendidik anak bagaimana, cara kita bersahabat bagaimana, cara kita orang kata menyantuni orang yang lebih bawah daripada kita bagaimana. Tapi saat ini Islam dicemuh, Islam dihina sebabkan kerana akhlak kita. Orang kata ni ke orang Islam? Kita mengaku kita orang Islam, perjuang Islam, tapi kadang-kadang akhlak yang kita bawa itu tak sama dengan apa yang kita perjuangkan. Sebab itu Islam tak dikenali orang dengan Islam yang cara hidup yang sempurna. Sebab apa? Pembawakan Islam itu tak sama dengan apa yang dikatakan. Baik, itu tentang duta Islam. Dalam sejarah penghijrahan Nabi SAW juga ada satu tokoh pemuda yang tuan-tuan pun kenal dia tuan-tuan, iaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Sepupu bagi Nabi SAW, sahabat bagi Nabi SAW, menantu bagi Nabi SAW. Seorang pemuda ketika itu, orang yang orang kata yang cukup kuat tenaganya. Apabila baginda Nabi SAW minta dia menggantikan tempat tidur Nabi, dia tidak tolak dan dia tidak pernah bangkang apa perintah Nabi SAW. Sebab dia percaya pertolongan Allah. Jika aku membantu agama Nabi, maka Allah akan membantu aku. Kita akan muda, kita pernah muda, dan kita sekarang dalam keadaan usia yang muda. Kita yang orang kata ada kekuatan yang ada, maka apa sumbangan yang kita boleh buat, tak perlu kita mengatakan aku orang muda lagi, tak ada apa yang aku boleh buat, kan? Aku tak boleh ke depan lagi, ramai orang tua-tua daripada aku. Tapi kena fikir satu tahap yang apa yang aku boleh korbankan untuk agama, bukan memikirkan apa yang agama boleh beri padaku. Tapi kebanyakan kita hari ini memikirkan apa yang agama boleh beri padaku, kan? Apa yang aku boleh ambil daripada agama. Tapi dia tak pernah memikirkan apa yang dia boleh sumbang pada agama. Walaupun kita nampak macam alah setakat tempat tidur, pergi baring dekat tidur Nabi keluar, orang akan sangkakan itu Nabi, tapi sebenarnya Sayyidina Ali. Kalau kita fikir macam tu tuan-tuan, kita cukup lemah. Sayyidina Ali ketika itu tahu beberapa orang, ada menyebut 10 orang daripada semua suku kaum Quraisy, musyrikin Mekah ketika itu berpakat, suku kaum di Mekah itu berpakat nak bunuh Nabi SAW, sehingga mereka dah kepung dah tuan-tuan rumah Nabi. Ni cerita selalu duk cerita, tuan-tuan pun dah tahu dah. Dah kepung rumah Nabi ni, dah tahu dah Nabi ni akan dibunuh, dirancang bunuh. Sampaikan ada tawaran, siapa yang mampu bunuh Nabi, kami akan hadiahkan pada mereka 100 ekor unta. Siapa tak mau tuan-tuan? Macam kita hari ni tawaran, siapa yang boleh buat satu benda tu, kami hadiahkan 100 ekor lembu. Tak payah modal apa-apa tuan-tuan, ternak lembu jadi kaya. Tunggu raya haji tahun depan, lembu dapat free, jual lagi kaya. Fikir kan? Itulah matlamat orang Quraisy nak bunuh Nabi. Maka tu yang jadi sejarah kita duk cerita, baca Yasin ayat 9, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Cerita tentang kata Nabi baca ayat tersebut dalam sejarah Hijratul Rasul. Nabi sebenarnya dalam riwayat Rahihil Makhtum sebut apa? Nabi baca bukan ayat 9, Nabi baca ayat 1 sampai 9. Sebab tu yang tuan-tuan hafal ayat 9 baca depan JPJ tak lepas. Sebab tuan-tuan baca satu ayat, cuba baca ayat Yasin sampai ayat yang ke-9, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim ila akhir ayat.
Tuan-tuan cuba baca. Tuan-tuan betul? Sebab kawan saya kata, Ustaz, saya susah nak lepas rumah Ustaz. Nak pergi, nak lepak dengan kawan pun susah. Pergi masjid, balik lama sikit, balik lambat sikit, kena marah beletih. Saya kata, sebelum keluar rumah, kamu hembus kat muka bini, baca ayat Yasin 1-9. Tuan-tuan, lepas tuan-tuan. Bini tak tanya-tanya terus. Tuan Haji cuba baca, tuan-tuan. Kalau keluar rumah nak lama lepak dengan kawan, cuba baca. Tapi jangan baca ayat 9 je. Ayat 9 bini boleh sambung ayat ke-10. Baca ayat 1 sampai ayat 9. InsyaAllah. Cuba try kat bini dulu. Kalau bini lepas, JPJ boleh lepas. Kalau bini tak lepas tu tuan-tuan, dia lagi banyak lah dia hafal daripada kita. Tuan-tuan, ni nak cerita tuan-tuan. Bila dikepung rumah Nabi, dah tahu dah orang akan bunuh Nabi. Sanggupkah tuan-tuan kalau tuan-tuan berada pada diri Saidina Ali ketika tu, dah tahu dah orang yang kita nak digantikan tu, orang yang nak dibunuh, orang yang akan dibunuh. Sudah pasti kita sudah pasti kita takkan buat. Sebab iman kita tak sama dengan iman Saidina Ali. Tapi apa karakter yang kita boleh ambil daripada Saidina Ali radhiyallahu anhu? Apa dia? Karakter pemberani seorang pemuda yang sanggup meletakkan dirinya, meletakkan Islam itu lebih baik, lebih tinggi daripada kepentingan diri dia. Walaupun dia kata, aku muda, kalau aku mati muda ni apa aku tak dapat? Kahwin pun belum. Kalau aku tak buat benda ni, kalau aku buat benda ni, mati aku ni, mati habis, tak ada apa. Tak, orang kata dunia ni tak ada nak capai lagi. Tapi Saidina Ali tak fikir tu. Dia fikir apa? Islam mesti lebih. Kalau aku mati, Islam masih diteruskan. Tapi kalau Nabi mati ketika itu, maka Islam akan terhenti sampai ke tahap itu saja. Maka sebab tu kita kena fikir, apa yang aku boleh sumbang untuk kelangsungan penyebaran dakwah Islam dalam muka bumi. Yang pertama tadi pun kita kena ambil sebagai duta kepada agama. Dan kita kena anggap kita sebagai seorang pemuda, seorang yang ada kekuatan. Gunakanlah kekuatan itu untuk kemenangan agama Allah di atas muka bumi. Carilah sudut mana yang kita boleh cari, carilah jalan mana yang boleh kita sumbang. Jangan duk kata aku tak ada jawatan, tak boleh sumbang apa-apa. Cukup jangan kata ni, kita dalam surau ni pun tuan-tuan, dalam surau, dalam masjid, kita ni tak ada jawatan, biarlah AJK buat. Apa kita sibuk? AJK kan ada, dia tak pernah nak memikirkan apa yang aku boleh sumbang. Kalau program macam ni, apa yang aku boleh buat? Tenaga aku kuat, aku ada tenaga, aku boleh sumbangkan tenaga aku untuk, orang kata, kelangsungan program ni bagi berjayanya, tanpa ada apa-apa jaminan, tanpa ada apa-apa bayaran. Tak apa, aku ada gunakan kekuatan ini. Sebab nanti di akhirat Allah akan tanya, wa an syababihi fima ablah, tentang kemudaan seseorang itu, kekuatan yang ada pada dia, apa dia habiskan dengan kekuatan itu. Kita kena tanya dengan apa yang kita ada. Di sebalik penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada susuk tubuh yang diceritakan seorang yang paling hampir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ada satu riwayat mengatakan Nabi pernah sebut, jika ada Nabi selepas aku, dia adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Punya hampirnya Abu Bakar As-Siddiq, miripnya kelakuan akhlak Abu Bakar As-Siddiq dan kesantunan ataupun ketaatan Abu Bakar As-Siddiq kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Nabi pilih sahabat yang setia itu adalah Abu Bakar. Banyak kelebihan dalam hadis Nabi cerita tentang kelebihan Abu Bakar. Kelebihan sahabat yang paling setia, kata Nabi, dia adalah Abu Bakar. Nabi, jika ada Nabi selepas aku, dia adalah Abu Bakar. Sampaikan bila kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang cari Abu Bakar, orang tanya pada Abu Bakar, wahai Abu Bakar,
Apakah sifat Nabi, akhlak Nabi ataupun amalan Nabi yang orang kata kami tak pernah buat, dan kamu tahu itu kelakuan Nabi, kami cuba nak buat? Sampaikan tanya macam tu sebab apa? Sebab segala kelakuan yang Abu Bakar buat, yang Nabi buat, semua Abu Bakar buat. Apa yang Nabi buat, semua Abu Bakar tiru. Sehingga kan Nabi angkat martabat Abu Bakar itu sebagai sahabat yang paling akrab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi memilih Abu Bakar sebagai sahabat setia untuk orang kata menjadi rakan ketika mana hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Kita kena cari seorang sahabat dalam dunia ini untuk berdakwah. Nak tunjuk di sini tuan-tuan, dalam kerja dakwah ni kita tak boleh buat cara seorang-seorang. Dakwah ini ada satu jemaah yang boleh kita bawa jemaah tersebut. Sebab kenapa saya sebut jemaah? Sebab dalam solat kalau semayang seorang tak boleh jadi jemaah. Tapi kalau pergi mana-mana musafir, ada 2 orang dah boleh, cukup dah jadi satu jemaah. Sebab itu kena cari satu jemaah, satu rakan yang ada kesanggupan untuk melakukan kerja dakwah yang sama hala tujunya, sama kepentingannya untuk agama Allah. Nabi bawa Abu Bakar, tuan-tuan. Karakter dia ni diceritakan di dalam Quran. Karakter dia ni diceritakan setiap kali cerita tentang hijratun Nabi, cerita tentang maulidin Nabi, mesti kita akan sebut tentang peribadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Punya cintanya tuan-tuan dia kepada Nabi, ada riwayat mengatakan sehinggakan Nabi letih, Nabi tidur di atas ribanya. Kan? Sampai katakan itu pak mertua Nabi. Ya, ada riwayat mengatakan ketika itu di Mekah Nabi dah dinikahkan dengan Aisyah, cuma tak diberi hak kepada Nabi. Sampai di Madinah baru diberi hak itu Aisyah itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nikah di Mekah dah. Ada riwayat mengatakan Nabi dah berkahwin. Memang betul itu adalah mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, saya nak tanya soalan. Seumur hidup tuan-tuan yang hidup orang kata dengan mertua, yang hidup kahwin ada mertua lah, penuh tak tuan-tuan salam tangan mertua, cium pipi mertua, pok mertua lah? Senyap memang tak pernah lah. Sama juga saya tak pernah, tak berani tuan-tuan. Bukan tak mau, tak berani. Tapi tuan-tuan, Nabi SAW pernah tidur di atas riba mertua. Bapak mertua Nabi bagi tidur atas. Tuan-tuan, sampaikan ada riwayat ada satu binatang yang orang kata mengetik atau menyengat ibu jari. Ada kata ibu jari kaki, ada kata ibu jari tangan. Sebab di dalam gua Sur itu ada lubang-lubang. Ditutup lubang tu dengan ibu jarinya, maka binatang yang ada dalam lubang tu sengat dia. Maka tahan sakit tu tuan-tuan, tak mau menangis, tak mau mengeluh, tak mau beraduh dia. Sampai takut Nabi ni, menantu dia ni, orang dia kasih ni, iaitu apa? Habibullah. Dia tak mau orang yang sedang tidur di atas baring dia ni terjaga tuan-tuan. Dia sanggup tahan kesakitan. Tu sahabat baik. Tu sahabat yang kita perlu cari. Bukan kata Nabi penting diri lah. Nabi tu tidur sampai sahabat sakit, dia tak peduli. Nabi tak tahu tuan-tuan, yang sahabat tu dalam tahan kesakitan, bila sedar air mata jatuh di pipi Nabi, Nabi bangun, Nabi kata, wahai Abu Bakar, kamu takut kah? Kan ada ayat la tahzan innallaha ma'ana. Kamu takut kah? Jangan kamu risau, Allah bersama dengan kita. Nabi duk ingat Abu Bakar takut dengan orang musyrik yang datang kepada mengejar Nabi. Tapi dak, Abu Bakar kata, aku bukan takut, aku bersama dengan kamu dan tidak pernah ada ketakutan padaku. Tuan-tuan,
Sebab itu dalam kita nak berubah ni tuan-tuan, kena cari orang yang baik dengan kita, orang yang dorong kebaikan kita. Berapa orang yang tak boleh berhijrah ataupun dia nak buat baik, nak berubah jadi baik, tapi dia tak boleh jadi baik sebab rakan-rakan dia ni tak support dia untuk jadi baik. Orang yang paling baik dengan kita siapa tuan-tuan? Orang rumah kita. Isteri yang sehidup dengan kita di rumah, dia adalah rakan kita. Kalau isteri tak support suami jadi baik tuan-tuan, maka suami takkan jadi baik. Sebab tu hari ini kita kena ambil ibrah daripada seorang sahabat namanya Abu Bakar. Jadilah sahabat yang terbaik seperti Abu Bakar. Isteri kena support suami kalau suami nak jadi baik. Suami kalau tak pernah main masjid, surau tuan-tuan, kalau dia nak berubah tuan-tuan, support perempuan, support ibu-ibu. Jangan kata ya ke bang ni nak pergi, benar ke ni baju-baju Melayu, betang baju Melayu ni benar ke nak pergi mak hijrah ni? Dia langsung tak mau pergi, kan? Bila kita cakap macam tu, tapi dia nak datang lah tadi, tapi sebabkan kita ni rasa tak, orang kata ketidakpercayaan pada dia, dia kata aku benar lah nak pergi. Ya ke abang, mana pernah pergi? Tak apa tuan-tuan, perempuan, kita lapangkan hati, walaupun ada syok sikit, benar ke dia ni nak pergi ke, nak pergi ma'ajrah ke, nak pergi berhijrah rumah lain. Dia dua. Dia tanya tu, tak apa bang, kalau abang nak pergi, saya nak ikut sama, sebab saya nak jadi Abu Bakar. Orang yang tadi, suami tadi niat dia nak melencong tadi, tak jadi melencong, terus main ma'ah hijrah, kalau ada sahabat yang baik. Sebab tu kita kena cari orang yang betul-betul orang kata boleh bimbing kita, boleh jadi orang kata rakan kita dalam kita nak berubah yang ke arah yang lebih baik. Cari, sebab ada sirah Nabi SAW, ada riwayat Nabi SAW. Seorang laki-laki, tuan-tuan pernah dengar cerita ni, seorang laki-laki yang telah membunuh 99 orang. 99 orang, dia pergi jumpa ahli abid, orang yang kuat beribadat. Dia kata, wahai abid, aku ni nak berubah jadi baik. Sebab apa? Sebab aku dah bunuh 99 orang, aku rasa aku menyesal, aku nak jadi baik. Abid tu kata apa? Dia kata, kamu tak layak. 99 orang, siapa yang nak ampun? Allah takkan ampun dosa kamu sebab 99 orang. Sebab tu tuan-tuan, kena cari orang yang betul-betul dorong kita untuk jadi baik. Tapi jangan cari orang yang rasa berlagak baik, dia orang ibadah, dia orang surau masjid, dia rasa orang yang baru nak berhijrah ni tak ada. Kita sebagai orang masjid, orang surau, kena ada satu sifat, sifat kasih sayang. Walaupun satu kampung tu ada seorang tu 30 tahun dah duduk dalam kampung tu, tak pernah main masjid, tapi bila dia mari masjid, janganlah herdik dia. Udah 30 tahun baru jumpa jalan surau ya. Itu tanda tak mau bagi orang berubah. Support dia tuan-tuan. Ada orang datang berubah mungkinlah 60 tahun baru dia tersedar, baru dia nak main masjid, baru nak berubah, nak berhijrah jadi baik. Kita sebagai sahabat, sebagai orang yang pendorong kepada kebaikan, dah duduk masjid, jangan rasa kita dah baik. Takut-takut orang yang nak jadi baik tu lebih baik daripada kita. Sebab apa? Ramai orang macam ni. Saya pernah kena tuan-tuan. Dulu masa muda-muda lah tuan-tuan, belasan tahun dulu, saya bukan pakaian macam ni tuan-tuan, pakai slow jean, t-shirt biasa je, pergi satu surau semayang, nak pergi semayang asar, naik motor. Masa tu saya pakai RZ warna biru, adik saya ada kat sini. Tanya dia, kita lepas kelas, lepas kan pergi surau, singgah surau, satu surau tu nak semayang asar, tapi waktu asar dah habis, ada pakcik tu turun tangga, rasanya Tok Siok ke Tok Imam tak tahulah, dengan serban, dengan bajunya turun. Ni kata, ada apa ni, nak singgah semayang pakcik, boleh ke? Semayang tak apa, jangan pecah tabung. Fikir aku, muka aku ni muka pecah tabung ke? Tuan-tuan, kita tinggal nak semayang, kita tahu bukan tempat kita, minta izin nak semayang, rasa kecil hati tuan-tuan.
kecil hati rasanya. Walaupun rasa kalau tak ada orang kata sabar tu, rasanya pak cik tu dah tergolek di bawah tangga rasanya. Kita singgah nak semayang, dia ialah cakap tak apalah semayang lah. Kalau kami kau dah tutup pintu semayang di balai lintang, di ruang tu boleh ada sejadah sedia. Support dia. Tanyalah daripada mana. Bukan kita suruh alu-alukan bagi pakai baju serban dak. Kita tak mau pun macam tu. Kan kita nak sekurang-kurangnya manis mulut, tak apa silakan. Tak ada masalah, boleh ambil sejadah kat situ. Kan seronok tetamu yang datang, orang baru nak datang semayang. Ni dak dah 30 tahun hidup lagi kamu ya. Mana orang tu nak berubah? Sebab apa tidak ada orang yang support untuk berubah? Sebab itulah kita ni tak mampu menyebarkan agama. Orang tu langsung balik, terus tak main masjid. Sebab tu tuan-tuan, kita nak jadi baik ni, jangan rasa diri dah baik. Kalau kita rasa kita dah baik, jangan rasa kita ni yang terbaik. Sebab ada mungkin yang lebih baik daripada kita. Sebut tadi riwayat kata orang tu nak berubah 99 orang dah ni. Dia tak puas hati, dia bunuh Abid tadi genap 100 orang. Dia pergi jumpa seorang alim, orang yang faqih dalam agama. Dia kata, wahai tuan guru, aku ni nak berubah. Ni riwayat hadis tuan-tuan, dalam Sahih Bukhari ada sebut. Aku nak berubah, tapi aku telah jumpa seorang yang salah, iaitu Abid. Aku cakap aku nak berubah, tapi dia kata aku tak ada peluang nak berubah. Maka aku bunuh dia genap 100 orang. Maka alim tadi kata apa? Wahai nak muda, kamu nak berubah, pertama langkah kamu apa dia? Kamu kena berhijrah daripada tempat yang tak baik tadi, kampung yang tak baik tadi, pergi ke kampung yang lebih baik, yang ada orang beribadah dalamnya, ada orang yang mengajar agama dalamnya. Pergi ke tempat itu. Nabi sebut kata ini cerita Bani Israel. Maka dia kata orang nak berubah, yang pertama apa dia? Nak jadi baik, kena berubah daripada environment, keadaan sekeliling dia. Dia kena ubah tu dulu. Kalau tuan-tuan seorang ada isteri di rumah, nak jadikan dia sebagai ni, kita kena ubah dia bersama. Kita tak boleh baik seorang-seorang. Kita tak boleh jadi baik seorang-seorang, sebab kita kena ada rakan yang memimpin kita kepada ke arah kebaikan, yang dorong kita kepada ke arah kebaikan. Kalau kita tak mampu jadi duta Islam, kalau kita tak mampu jadi seorang pemuda Islam sebagaimana Saidina Ali, jadilah seperti mana sebagai Saidina Abu Bakar As-Siddiq, rakan yang terbaik, dorong orang nak jadi baik. Karakter yang keempat, iaitu karakter Asma bin Abu Bakar, anak kepada Saidina Abu Bakar. Apabila berlaku hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak pergi ke Madinah, Nabi singgah dulu ke Gua Sur, Jabal Sur. Tinggi tuan-tuan. Ustaz Hazlan dia buat travel umrah. Kita pergi dengan dia, dia cerita ibrah tentang perjalanan Nabi naik ke Gua Sur tu tuan-tuan. Batu-batu tajam, batu-batu kelikir. Nak naik ke Gua Sur tu tinggi tuan-tuan. Pengorbanan yang dia buat, yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Tapi kita tuan-tuan, hari ni rasa-rasa kalau suruh daki tak sanggup. Duduk kaki bukit tu pun dah panas, kan, rasa tak sanggup. Tak payahlah, kita tengok dari jauh. Tapi Nabi sanggup berlindung dalam tu. Boleh sambung? Boleh. Sebab sekarang kata lepas syak habis. Nak tamat lah kalau suruh sambung. Kalau suruh tamat. Baik, ketika mana tuan-tuan Nabi berdua dengan Abu Bakar di Gua Sur, Asma bin Abu Bakar, binti Abu Bakar ini, puteri kepada Abu Bakar ni, tuan-tuan, tiap-tiap pagi, tiap-tiap malam dia akan hantar makanan kepada dua orang tokoh ini. Dia bantu apa yang dia boleh buat, Asma ini. Tuan-tuan, sebab tu saya kata perempuan, kaum ibu, isteri-isteri, dia ada peranan dalam dunia dakwah. Walaupun dia tak boleh selalu berada di hadapan untuk orang kata menyebarkan agama, tapi dia mampu untuk sokong orang untuk berdakwah.
Kalau suami nak pergi masjid, tuan-tuan, support dia. Nak pergi buat baik walaupun dia bukanlah ahli qaryah yang baik. Kadang-kadang pergi, kadang-kadang tidak. Isteri kena jadi orang yang kata, bang, dah azan dah. Dah azan dah ni. Sediakan iron baju Melayu, jubah. Bagi serban dekat dia, bang, pakai bang. Kata, aku tak mau pakai kerana orang tolak aku jadi imam. Tak apa bang, bang pakai. Pakai, tuan-tuan. Gosok iron. Jangan iron sampin. Iron kain pelikat. Ayam, bang, ni baju Melayu, ni samping, ni butang. Tak perlu tanya mana butang baju kupah. Tak payah dah. Dia dah sedia siap-siap dah. Bagi je, kita sarung je. Ni tuan-tuan, sumbangan orang wanita dalam Islam cukup besar. Ni dak tuan-tuan. Hari ni bini tengok apa? 7 hari mencintaimu. Bukan sinilah. Bukan ni Zimbabwe no. Bini suami kata, aku nak pergi ceramah ni, nak pergi dengar ceramah ni, Ma'an Hijrah. Tak apalah, ni episod akhir ni. Kan? Abang pergilah. Dia tak tahu suami dia pergi bila, kan? Balik bila, dia tak peduli dah. Pukul 7 terpacak depan televisyen. Baikkah macam tu? Tuan-tuan, sumbangan ada tak? Berkatnya tuan-tuan, isteri walaupun dia tak pergi semayang di masjid, tak ikut berjemaah di masjid, dia duduk di rumah, semayang di rumah, tapi boleh dapat pahala sama macam mana suami dia pergi semayang masjid. Dia support, dia tolong sedia, bang, ni kunci motor, tayar saya dah gilap dah tadi, kan, motor saya dah polis siap, minyak saya isi full tank, abang pergilah bang. Balik pun, bang, kalau abang nak balik, kalau nak minum dengan Tok Imam pun tak apa bang, saya rela, pergilah. Ya. Tak apa, kan? Nampak tak? Suami pun bila cakap macam tu, dia pun lekas-lekas lah balik. Dia kata, takkanlah tak sampai hati aku. Ataupun dia kata, bang, lepas isyak sekarang saya dah masak siap-siap, tak payahlah makan luar, makan rumah, saya dah masak siap-siap. Dia lekas balik. Ni dak, tuan-tuan, balik nanya lagi, udah masak ke? Tidak masak. Tadi episod tadi dia sambung sampai pukul 8.30. Tak sempat masak bang. Abang beli je lah. Telefon, abang beli je lah makan. Saya tak sempat masak. Sebab apa? Sebab tak ada support tadi. Bukan nak ngata tuan-tuan perempuan tak. Kalau menyesal aku panggil ustaz ni. Ngata saja. Inilah kali pertama dan tak akhir panggil, tak apalah. Tapi ni tuan-tuan, bukti Asma' binti Abu Bakar, dia pergi hantar tiap-tiap 3 hari 3 malam tu duk hantar makan. Seorang lagi tuan-tuan, namanya Abdullah bin Abu Bakar, anak kepada Abu Bakar, jadi seorang intelijen, seorang perisik tuan-tuan. Pergi ke pasar Mekah, dengar apa perancangan orang musyrikin, dia pergi sampai kepada Nabi SAW. Tu kejayaan strategi Nabi bawa pada dalam suasana hijrah. Dan baik, kita ringkaskan tuan-tuan, tokoh yang lain daripada kalangan itu tuan-tuan adalah Abdul Rahman bin Auf. Ni last daripada dalam kalangan orang Mekah. Adalah lagi, ni antara tokoh-tokoh yang menonjol, yang banyak sejarahnya diceritakan. Abdul Rahman bin Auf ni seorang tokoh dermawan dalam agama Islam, dalam sejarah umat Islam. Semua orang kenal Abdul Rahman bin Auf. Orang yang kaya di Mekah, banyak hartanya, banyak ternakannya. Tapi apa yang diajar oleh Abdul Rahman ini, apa dia? Demi kepentingan agama, maka segala kepentingan dunia ini ditolak tepi. Digadai semua itu demi kepentingan agama. Sejarah menukilkan kalam Abdul Rahman bin Auf ketika mana sampai di bumi Madinah. Bila Nabi SAW tanya, wahai Abdul Rahman, apa yang hang bawa? Apa yang hang ada hari ini? Ya Rasulullah, aku dah tak ada apa dah. Semua segala benda aku dah tinggal, dah aku jual di Mekah. Aku tinggal di Mekah. Yang aku ada, yang lebih kaya daripada keduanya itu, yang kesemuanya itu adalah aku ada Allah dan Rasul. Lalu tuan-tuan, sejarah menunjukkan persaudaraan selepas Aus dan Khazraj. Maka Nabi SAW menyatukan Abdul Rahman dengan Sa'ad bin Rabi', seorang hartawan di Madinah.
Jadi satu saudara sehingga kan tuan-tuan, Sa'ad bin Rabi' kata, wahai Abdul Rahman, kita ni dah jadi keluarga, dah jadi saudara dah. Maka aku boleh, orang kata, bahagikan harta aku ni jadi dua, kamu ambil sebahagian, aku ambil sebahagian. Dan aku ada 2 orang isteri, kamu pilih mana isteri yang kamu suka, aku ceraikan, habis iddah, kamu boleh nikah. Tuan-tuan, kalau Abdul Rahman, tuan-tuan jawab apa? Benar lah kan? Macam mana jawapan yang ada dalam hati saya, tuan-tuan? Ada dalam hati tuan-tuan, termasuk Tuan Imam kita. Tapi Abdul Rahman tak. Apa Abdul Rahman minta? Abdul Rahman kata, mana pasar di Madinah ni, aku nak meniaga. Sebab otak orang meniaga ni, dia tak mau tumpang kaya orang lain, harta orang lain. Dia nak meniaga. Dia otak orang meniaga, dia nak meniaga. Cuma dalam riwayat mengatakan dia pinjam daripada Sa'ad bin Rabi' ini 500 dirham. Kalau tak betul tuan-tuan tegur. 500 dirham pinjam untuk berniaga. Dia berniaga di Mekah, di Madinah tuan-tuan, sampai wafat dia jadi peniaga yang berjaya. Riwayat mengatakan tuan-tuan, bila dia meninggal, harta penduduk Madinah ni kalau dibahagi 3, 2/3 daripada harta penduduk Madinah tu milik Abdul Rahman yang punya. Kaya tak? Kaya tuan-tuan. Macam mana dia meniaga? Dia melaburkan kepentingan peribadi untuk agama. Allah beri kekayaan pada dia. Allah sebut dalam Quran. Allah kata apa? Orang yang berhijrah ni, dia buatlah, dia berhijrah ke mana saja, ada luas tempat dia ni. Allah kata, wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi mugharaman katsiran wasa'ah. Dan siapa yang berhijrah, kata Allah, pada jalan Allah, yakni jihad pada jalan Allah, nescaya akan dapati di muka bumi ini tempat berhijrah yang banyak dan rezeki yang makmur. Ni sebab tu kita kena jadi orang yang pemurah. Bila ada program surau nak buat, aku tak boleh nak pergi, tapi aku nak sumbang juga. Kalau ada orang kata duit, aku beri sumbang, tak apa, malam ni aku support semua. Makan jemaah aku bagi semua. Kan seronok. Sebab itulah tuan-tuan, Imam As-Suyuti pernah sebut, jadilah dalam dakwah ni ada 5 golongan, jangan jadi. Ada 4 golongan, jangan jadi golongan yang keempat. Golongan yang pertama, orang yang menyebarkan dakwah. Kalau kamu tak mampu, kata Imam Suyuti, janganlah kamu terus tinggalkan dunia dakwah, maka jadilah pendengar ataupun orang yang dipimpin dalam dakwah. Penuntutlah, kata. Kalaulah tak mampu juga, mungkin sebab faktor masa dan sebagainya, tak mampu jadi penuntut agama dalam ilmu agama, jadilah orang yang menyokong. Dia kata, aku malam tersebut aku tak boleh pergi sambutan ma'al hijrah, tapi kalau kamu nak gantung, setakat gantung banner, poster ni bagi aku, ataupun aku ada duit, aku tolong photostat, aku tampai semua. Saya terkejut bila Ustaz Lan kata, orang kata sahabat saya pergi tampai merata tempat. Saya kata saya segan nak mari kalau apa ni sambutannya. Kata biarlah, saya bawa WhatsApp pun cukup. Tapi tu keraian, sumbangan yang dia boleh buat, sebab pahalanya sama dengan orang yang menyebarkan dakwah. Kalau dia tak mampu juga jadi orang tu, kata Imam Suyuti, janganlah jadi golongan keempat. Menyampaikan dakwah tak mampu, nak jadi penuntut agama pun tak mampu, nak menyokong pun tak mampu, dia jadi penghalang pada dunia dakwah, jadi penghalang kepada majlis ilmu. Kata usah pergilah, dia kata, semua politik itu. Usah pergi, dia kata. Baik kamu lepak dengan aku sampai sudah tua duk petik buah kerem, buah pokok. Sebab apa? Tak nak jadi dia ni sebahagian daripada dalam dunia agama. Tak mau. Sebab tu Imam Suyuti kata, jadi 3 orang ni. Tak mampu jadi 3 orang, jangan jadi golongan keempat. Golongan yang tak buat apa-apa, malah menghalang orang pula. Ada tuan-tuan jenis ni, dia tak suka ni. Sampaikan ada satu kes tu tuan-tuan, dia pergi potong wire speaker surau. Dia tak mau bagi dengar. Ni sebab azan, syiar.
Rumah dia dekat dengan masjid. Kan? Orang kita hari ni cari rumah jauh daripada masjid. Sebab kalau dia tak pergi masjid, orang tak tahu dia pergi tak pergi. Orang dulu tuan-tuan, matlamat Nabi pergi Madinah nak bina masjid. Sampai di Madinah dia bina masjid. Sampai di Quba dia bina masjid. Mana unta kan, sejarah kata unta Nabi berhenti, di situlah masjid Nabi tubuhkan. Nabi cari masjid, kita pergi pindah tempat orang cari tanah dulu. Ada tanah aku nak buat rumah. Bila nak beli rumah, cari rumah luar daripada kawasan masjid. Supaya orang, aku tak pergi masjid pun orang tak kacau. Sebenarnya tuan-tuan, kalau ada niat macam tu tuan-tuan, dosa itu. Ada ni tempat ni lah, ada kisah ni. Saya bekerja pejabat agama. Sampai satu surat tuan-tuan, buat report polis. Dia kata apa? Surau tu pasang kuat sangat ayat Quran. Sampaikan ke email Jabatan Mufti, dia masukkan report. Dia kata apa? Mengganggu ketenteraman dia. Sebab masjid tu dekat dengan rumah dia, pasang Quran 15 minit sebelum waktu maghrib dengan waktu subuh. Okeylah kalau orang tolong pasang Quran, bagi kejut kita subuh awal. Tapi ni tak, dia tak suka tuan-tuan. Sampai report polis kata mengganggu ketenteraman awam. Saya kata orang ni Islam ke tak? Kan? Sampai dia mengadu dekat, orang kata dekat pejabat agama. Saya kata makcik ni ada saka ke? Sampai Quran pun tak mau dengar. 15 minit bukan lama. Dia kata ganggu. Quran tu dia rasa ganggu tuan-tuan. Saya kata Allahu Akbar, teruknya manusia. Sebab tu tuan-tuan, nak cerita ni, orang kita jadilah orang yang penyumbang pada agama, bukan menghancurkan urusan agama. Dan kita ringkaskan lagi, dah nak dekat pukul 9. Kita ambil tokoh-tokoh yang ada di Madinah. Selepas Sa'ad bin Rabi' bagi, orang kata, pinjam kepada Abdul Rahman, dan Abdul Rahman jadi kaya. Dia melaburkan kekayaan dia untuk agama. Kalau tak mampu jadi dermawan seperti itu, jadilah seperti mana seorang pemuda, seorang budak kecil. Bila Ummu Sulaim datang jumpa Nabi, Ummu Sulaim datang jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, semua orang bila kamu datang ke Madinah ini, semua orang beri hadiah pada kamu, beri macam-macam pada kamu. Aku tak ada apa nak bagi pada kamu. Tapi ya Rasulullah, aku ada seorang anak kecil, namanya Anas bin Malik. Kamu ambillah anak ini, aku wakafkan pada kamu untuk buat kerja apa kamu suka, kamu buatlah pada dia. Bimbinglah dia kepada kerja agama. Buatlah sebagaimana anak suruhan kamu, ambillah dia. Tuan-tuan, seorang ibu yang sanggup bagi anak dia untuk kerja agama. Sampailah tuan-tuan, mak dia kata, wahai Rasulullah, mintalah doa untuk keberkatan Anas bin Malik. Nabi terus tadah doa. Nabi kata, ya Allah, jadilah keturunan Anas bin Malik ini keturunan yang saleh. Panjangkan usianya, berikan rezeki limpah ruah kepadanya. Lebih kurang itulah doa Nabi kepada Anas bin Malik. Makbul doa Nabi tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak Anas bin Malik hidup berapa tahun? 120 tahun. Lebih tua daripada 95 tahun. Tapi dia ibadat dia tuan-tuan, anak dia tuan-tuan 100 lebih. Anak dia, anak Anas bin Malik ni 100 lebih. Tuan-tuan jangan tanyalah isteri berapa, jangan tanya. Nak tanya Sa'lan. Anak ramai tuan-tuan, anak dia semua alim. Alim tuan-tuan. Anak dia orang-orang yang soleh. Dia nampak perkembangan anak dia. Dia nampak doa Nabi kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik daripada kecil sampailah Nabi wafat, dia jadi orang yang dekat dengan Nabi SAW. Kemuliaan Anas bin Malik hari ni tuan-tuan, bila kita sebut kalam Nabi, mesti kita akan sebut nama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia antara sahabat yang akhir yang meninggal. Selepas dia meninggal, tidak ada lagi nama sahabat, semuanya tabi'in. Baik, cerita ni itu antara yang kita boleh ambil ibrah daripada rentetan sejarah hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Bukanlah semua malam ni yang saya kupas, ada lagi tokoh-tokoh yang lain. Tuan-tuan boleh cari, boleh gali dalam sejarah Islam, perkembangan Hijratul Rasul, siapa yang bimbing, siapa yang ambil. Banyak lagi tuan-tuan, orang kata yang menjadi antaranya Sayyidina Uthman bin Affan, yang orang kata jadi orang yang kaya, yang orang kata menginfakkan, mendermakan ataupun mewakafkan telaga ketika mana mula-mula Islam bertapak di Madinah. Ketika itu orang Yahudi menguasai ekonomi, sampaikan air orang Islam kena beli pula dengan harga yang cukup mahal. Cara Osman ni pergi jumpa kepada Yahudi ini untuk share telaga tu, kita share. Hari ni hari kamu, esok hari aku beli. Maka dia belilah separuh. Maksudnya hari ni hari orang Yahudi tu, maka hari dia esok. Maka dia bagi tahu orang Islam, dia kata telaga ni hari ni orang Yahudi tu punya, tak payah beli. Sabar sikit, tunggu esok, aku punya giliran, aku sedekahkan pada kamu, tak payah beli, ambil suka hati kamu berapa kamu nak ambil. Orang Islam ni pun buat macam tu. Saban hari sampaikan orang Yahudi tu tanggung kerugian. Macam mana kita buat hari ni, kan? BNF, kan? Kita support ekonomi orang Islam, kan? Mahal sikit tak apa, tapi kita sabar, dengan cara macam tu kita mampu meningkatkan ekonomi orang Islam. Kita boykot. Boykot tu bukan apa, sebab apa? Ada dua pilihan. Pilihan yang pertama, wajib bagi kamu membantu ekonomi agama. Bukan kata sunat, bukan kata alternatif, tak. Produk orang Islam beli. Maka kat situ kita ada pengorbanan untuk perkembangan ekonomi. Osman dah tunjuk caranya. Dia kata jangan kamu beli daripada orang Yahudi, esok aku beli, kamu jual, kamu ambil daripada aku. Aku tak ambil rega, kamu ambil air daripada tu. Esok tak payah ambil, lusa kamu ambil. Macam tu sampai sudah akhirnya orang Yahudi tanggung kerugian. Dia kata, wahai Osman, macam ni lah, aku jual terus kepada kamu telaga ni, kamu bagi berapa dinar, aku ambil dan kamu punya milik telaga ni. Nampak tak cara dia kembangkan ekonomi Islam? Cara dia boykot sikit dulu. Tak mampu boykot semua, boykot sikit. Yang mana kita boleh boykot, yang boleh kita guna produk agama, kita gunalah, tuan-tuan. Jangan kita sapu je. Hari ni tuan-tuan, kita tak fikir tak, kan? Saya tak jual produk malam ni, tak ada bawa produk apa pun. Saya cuma nak bagi terang pada tuan-tuan, bukan saja-saja kita buat semua kempen dan sebagainya demi kepentingan agama. Sebab tuan-tuan kalau pergi kursus penyelidikan halal haram ni tuan-tuan, persijilan halal ni tuan-tuan, bukan senang nak dapat sijil halal. Bukan. Sebab tu tuan-tuan, orang yang meniaga, orang Islam yang nak meniaga, tuan-tuan, dia juga kena mohon sijil halal. Jangan ingat dia orang Islam, aku takkanlah haji pergi 7 kali sembelih ayam, takkanlah tak halal, tak perlu pun aku ambil halal. Sebab apa kita ada minda macam tu? Sebab tu produk kita tak berkembang. Sebab kita anggap, ya Allah, sijil halal buat apa? Aku orang Islam, aku yang sembelih, halal lah, mesti halal. Sebab bila tidak ada sijil, tidak ada ISO yang iktiraf produk kita, maka kita tak boleh pergi, produk kita tu pergi ke pasaran yang besar, hanya sekeliling kampung je. Kita korbanlah sikit pergi ambil sijil halal. Sijil halal ni pula bukan senang tuan-tuan. Yang banyak ambil ni tuan-tuan Cina. Kedai kek orang Melayu, cuba tanya ada sijil halal tak? Tak ada. Tapi Cina ada tak sijil halal? Ada. Sebab tu kadang-kadang kita tidak ada pilihan di pasaran, pergi pasaraya yang besar, produk orang Islam tak ada. Sebab apa? Tak boleh masuk sebab tak ada sijil halal. Salah siapa? Salah orang Islam. Tapi kalau ada pilihan di dalam pasaraya tersebut, ada produk Islam, Bumi Putra Islam, ada produk non-Islam tapi dia halal, mana yang kita kena ambil dulu? Ambillah produk Islam tadi. Tapi kalau tidak ada tuan-tuan, maka ada satu produk ni, dua-dua ni, yang syarikat ni ada sijil halal, yang ni tak diyakini ada halal atau tak ada halal. Ambil yang halal walaupun produk tu non-Muslim. Tapi hari ni tuan-tuan, ekonomi kita adalah perkembangan. Bila ada kempen begini, nampak cara kita dah belajar daripada siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insya-Allah apa yang saya bangkitkan pada malam ni
bukanlah orang kata nak menunjukkan saya perfect ikut semua tokoh. Saya nak mengajak tuan-tuan ikut mana boleh yang kita ambil. Baik, satu hadis saya perkongsikan pada malam ni, sejarah yang dirakamkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup malam ni, daripada seorang namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini, dia ketika mana Nabi sampai ke Madinah Al-Munawwarah, dia belum Muslim, dia ahli kitab. Dia ahli kitab. Dia ni dia beriman dengan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab dalam kitab Injil ada sebut, dalam kitab-kitab Nabi Musa ada sebut tentang akan datang Nabi akhir zaman, dia beriman. Cuma pada saat itu dia tak kenal Nabi ni betul ke Nabi yang disebutkan dalam kitab ni. Maka ada sebut riwayat, dia kata an Abdullah bin Salam qala lamma qadima Rasul sallallahu alaihi wasallam al-Madinah in jalafa an-nasu ilaihi wa qila qadima Rasul sallallahu alaihi wasallam qadima Rasul sallallahu alaihi wasallam qadima Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Salam, dia kata apa? Qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Madinah. Bila satu hari Nabi sampai di bumi Madinah, sampai je Nabi di bumi Madinah ni, ramai orang berpusu-pusu datang, kata selamat datang, datanglah Nabi kepada kita dah sekarang ni. Yang kita tunggu saat ni Nabi dah datang dah. Nabi dah sampai kepada kita. Mereka seronok tuan-tuan. Sebabkan apa tadi? Sebabkan daripada Mus'ab bin Umair tadi jadi duta perkenalkan agama. Mereka tunggu Nabi SAW. Dan bila Nabi dah sampai, maka dia kata, aku melihat, bila aku pandang wajah Nabi, bila aku lihat wajah Nabi tu, dia benar, dia adalah pesuruh Allah. Dia mengakui, aku membenarkan dia ni adalah Nabi yang terakhir disebut dalam kitab Injil. Nabi dialah saudara Musa alaihi salam. Dialah saudara Musa alaihi salam. Dia laungkan kepada mak dia. Dia duduk di bawah pokok ni, atas pokok ni, mak dia bawa. Dia kata, inilah yang dikatakan pesuruh Allah yang akan datang kepada kita ni, inilah dia. Maka dia kata, aku lihat muka dia ni, muka Nabi ni bukanlah muka pembohong sebagaimana aku dengar orang musyrikin Mekah sebut. Muka yang aku lihat depan aku hari ni, dia kata, bukanlah muka orang yang memecah belahkan umat. Dia adalah penyatu umat dalam dunia sekarang ni. Tuan-tuan, orang ketika tu dia tak beriman lagi, tapi dia tak percaya dengan agama Islam, tapi dia beriman dengan agama dia, mengatakan ini adalah Muhammad, ini dah Nabi akhir zaman. Lalu dia kata apa? Yang aku lihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebutan yang keluar daripada Nabi, pesan kepada penduduk Madinah, yang ni pegang betul-betul. Yang tadi saya cerita tak dapat bawa balik pun tak apa, tapi pegang yang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 perkara Nabi ajar kepada kita. Nak menyebarkan agama ni senang je, dengan akhlak. Apa dia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana awwalu syai'in takallama bihi anna qala ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu wan nasi niyam tadkhulul jannah bisalam. 3 perkara kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Salam, dia kata apa? Aku lihat kalam yang pertama, awal-awal yang pertama Nabi sebut kepada penduduk Madinah, yang pertama, afshus salam, sebarkanlah salam. Sebarkanlah salam. Pergi mana-mana jumpa saudara kita, pergi Maidin kita jumpa, nampak orang pakai kopiah, nampak muka Melayu Islam, berilah salam. Sebab hari ni kata Nabi akan datang satu fitnah sebelum datangnya kiamat. Salam ni hanya diberi kepada orang yang kita kenal. Tapi lalu berselisih troli orang Islam sama orang Islam, tak sebar salam, masam muka lagi ada. Cuba kita tunjuk dengan akhlak. Kita tak kenal dia, tapi kita sebarkan Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kalau ramai yang kita ucap macam tu, ramai yang mendoakan kita. Senang tak kita nak cakap, segan ustaz, kalau kita beri salam dia buat diam, sakit hati. Biar.
Yang wajib bagi dia, kita ni sunat, buat yang sunnah itu, berikan salam. Sebab Sayyidina Abu Bakar sebut, dia kata apa? Aku hidup dengan Nabi, dia kata susah aku nak beri salam. Bila aku nak dia, Nabi dah assalamualaikum dulu pada kami. Nabi ni senang sangat beri salam pada orang, walaupun Nabi seorang pemimpin. Kita seorang tok imam, tok bilal masjid, jangan tunggu orang. Jangan tunggu orang. Misalnya aku tok imam, takkanlah aku nak bagi salam. Bagi dia lah bagi salam. Bukan sini lah tok imam, orang lain. Bagilah orang lain salam. Aku pula, aku ustaz, demo orang biasa, bagi salam kat aku. Kan? Takkan aku orang yang jemput, demo jemput aku, demo bagi salam. Jangan. Siarkan salam, sebarkan salam. Baik, yang kedua katanya, wa at'imut ta'am, berilah makan. Sedekah banyak-banyak. Nabi sebut, man istata'a minkum ayyaqiya wajhahu harran nar walau bisyiqin tamratin falyaf'al, kata Nabi. Barang siapa yang berkuasa memelihara wajahnya daripada dicacah ataupun kena bahang api neraka Allah, disebabkan perbuatan menyedekahkan sebelah buah tamar, buatlah, jangan tinggal. Baik, yang ketiga dia kata, wasallu wan nasi niyam, solatlah malam ketika manusia sedang tidur. Solatlah malam ketika orang lain sedang tidur. Ni sama-sama kita amalkan. Kalau kita boleh bangun, tuan-tuan, nak tengok bola, kita mampu bangun kunci jam, takkanlah kita tak mampu solat 2 rakaat tahajud. Takkanlah tak mampu untuk tutup solat kita tiap-tiap malam dengan witir. Sebab tu tuan-tuan, saya pesan kat mana-mana tuan-tuan, berubahlah solat kita. Nabi pernah sebut, dia kata apa? Barang siapa yang capai umur 40 tahun, kebaikannya tidak melebihi daripada kejahatannya, falyatajahhaz ilan nar, siap siaga kamu ke neraka. Kalau 40 tahun tak berubah, semayang dia sama je macam tu, tak ada perubahan, sambut ma'al hijrah tiap-tiap tahun, tapi semayang dia macam tu, habis-habis semayang isyak, kumbah. Tahu kumbah? Bahasa ni kumbah bangunlah, bangun berlari. Orang Batu Gajah kumbah tu larilah, keluar. Tak semayang tak ba'diyah isyak, tak semayang witir. Ustaz, saya semayang malam sekarang. Alhamdulillah kalau semayang. Tapi kalau bangun syap-syap orang azan subuh, bila nak semayang witir? Nabi kata pada umat dia, jangan kamu tinggal 2 solat ni. Salah satunya solat witir, jangan tinggal. Tak boleh bangun malam tuan-tuan, dapat pahala malam. Kata Nabi, siapa yang berjemaah solat isyak dengan sempurna jemaahnya, maka dia dapat separuh daripada 1/3 malam pahala. Bangun subuh esok tuan-tuan, seolah-olah dia membangunkan malamnya sepanjang malam. Kalau macam tu tak payah bangun ustaz, bangun subuh terus lah. Tapi tutuplah solat kita malam itu, isyak tu, dengan witir. Paling kurang kata Imam Syafi'i 1 rakaat. Habis mayang ba'diyah 2 rakaat, bangun lagi 1 rakaat, kan? Habis salam bangun tambah 1 rakaat. Okeylah. Kan? Sebab tu Nabi kata sallu wan nas niyam. Maka Nabi kata apa? Kalau orang tak tinggal 3 perkara ni, Nabi kata tadkhulul jannah bisalam, masuk ke dalam syurga assalam. Baik, moral story-nya, maksudnya konklusinya, kesimpulannya, apa dia malam ni? Kita ni nak berubah. Ulaika yarjuna rahmatullah. Jangan kita rasa kita dah baik, tak perlu jadi baik. Ada orang dia kata, kira okey lah ustaz, aku semayang juga maghrib isyak di masjid, tak penuh pun, tiap-tiap hari maghrib isyak aku main masjid. Okey lah. Kalau jawapan okey tuan-tuan, jawapan orang sebelah pun okey. Orang sebelah dia kata, aku tak semayang maghrib isyak di masjid, aku semayang di rumah, tapi Jumaat aku mesti pergi masjid. Kira okey lah ustaz, aku main masjid seminggu sekali. Bagi orang yang datang seminggu sekali, dia kata okey, lebih baik daripada orang tu setahun sekali raya je mari. Orang yang raya mari semayang setahun sekali, tak kira lah raya puasa ke raya haji, dia kata kita kira okey lah aku ustaz, aku kenal muka Tok Imam, setahun sekali aku mari, Tok Imam tu juga jadi imamnya, kan?
walaupun raya aku mai jemaah, aku mari juga masjid. Ada orang tu mati baru mai masjid. Orang usung mai masjid. Kalaulah orang mati tu boleh cakap, dia kata kira okey lah ustaz, aku mati pun orang usung ke masjid. Ada orang tu mati, orang semayang kat rumah. Hak orang mati semayang kat rumah, dia kata kalau dia boleh cakap, kalau aku okey lah ustaz, orang mari semayang juga. Ada orang tu mati, orang tak semayang. Kalaulah jawapan kita okey tanpa kita ada perubahan, tuan-tuan, apa kita nak jawab depan Allah? Okey lah ustaz, okey lah Tuhan, aku semayang juga. Jangan. Sebab kita kena ada niat untuk berubah. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Niat kalau sambut tahun baru, ada azam baru, aku bukan tak baik, aku dah baik, maka aku nak jadi lebih baik. Kita kena ada niat macam tu. Tiap-tiap tahun bila sambut ma'al hijrah, tahun baru hijrah, maka kita ada azam yang baru nak tambah kebaikan. Sebab Nabi sebut kata apa? Allah sebut dalam Quran, Allah kata apa? Kalau kita mati dalam keadaan kita niat kita nak berhijrah tu, kita mati, maka dah ada disediakan pahala kebaikan pada kita. Walaupun tak sampai matlamat yang kita nak capai tu tak sampai, kita mati dalam buat perubahan, maka kita dapat kebaikan tu. Wallahu a'lam. Cukup takat tu. Maklum pakcik-pakcik semua. Insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ni untuk kebaikan bersama, menjadi titik tolak kebaikan untuk diri saya dan juga tuan-tuan dan perempuan. Mudah-mudahan insya-Allah. Saya mohon maaf jikalau terkasar bahasa menyinggung perasaan hati tuan-tuan dan perempuan semua. InsyaAllah mudah-mudahan ada kebaikan daripada pertemuan ni, menjadi kebaikan untuk diri kita, untuk kita semua di akhirat kelak insyaAllah. Dan yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala, yang buruk, yang lemah, yang dhaif itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon maaf jikalau terkasar bahasa menyinggung perasaan hati tuan-tuan, dan kita sudah dengan tasbih, kafarah dan suratul Subhanallah. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا وأصحاب رسول الله أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا رحمن بسوء الخاتمة. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, itulah tadi perkongsian daripada Afandi Ustaz untuk kita kongsi. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Sebagai tanda hati, di sini ada pihak surau menyediakan cerita dan saya menyebut Timbalan Polisi Merasaan KLF Pusam untuk menyampaikan cerita hati pada Afandi Ustaz. Yang menyebut Ustaz untuk menyebut cerita hati. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.